Assalamualaikum, jumpa saya bersama Cikgu Sazim masih di bawah bab 6 iaitu tajuk fungsi trigonometri. Baiklah, hari ini kita sambung apa yang kita dah belajar pada hari Isnin yang lepas iaitu kita akan tengok nisbah trigonometri bagi sebarang sudut di mana hari ini kita akan membuat perkaitan antara secant, cosecant dan cotangent dengan sinus, kosinus dan tangent bagi sebarang sudut dalam satu-satu satah kartes. Tapi sebelum tu, saya nak kamu imbas semula apa yang kita dah belajar pada hari Isnin yang lepas, iaitu sudut positif. Bagaimana kita boleh dapat sudut positif? Sesuatu sudut dikira daripada paksi X melawan arah jam. Okey, sudut negatif, apa dia sudut negatif? Apabila dikira daripada paksi X yang positif mengikut arah jam dan juga cara menukar sudut daripada darjah ke radian dan sebaliknya. Baiklah, mari kita tengok yang pertama. Okey, ini ialah nisbah asas trigonometri yang telah kita pelajari masa di menengah rendah. Okey, kita tahu sin bagi theta bagi satu segitiga bersudut tegak. Ingat ya, bila kita belajar apa-apa yang berkaitan dengan trigonometri, okey, iaitu sin, cos dan juga tangent, sin, cos dan juga tangent, segitiga yang berkaitan wajiblah segitiga bersudut tegak. Ini wajib. Okey. Jadi, untuk mendapatkan sin bagi theta, rumusnya ialah sisi yang bertentangan dibahagikan dengan hipotenus. Okey, sebagai ulangan, apa dia hipotenus? Hipotenus merupakan sisi yang paling panjang dalam sesebuah segitiga. Jadi macam mana kita nak kenal hipotenus? Hipotenus biasanya duduk di hadapan sudut 90 darjah. Okey, jadi sin theta ialah bertentangan dengan sudut theta iaitu garis BC ataupun sisi BC bahagi dengan hipotenus iaitu sisi AB. Okey, kalau saya nak dapatkan cos theta, dia merupakan sisi bersebelahan AC bahagikan dengan hipotenus iaitu AB. Manakala untuk mendapatkan tan theta, dia mestilah sisi bertentangan bagi theta itu okey, dibahagikan dengan sisi bersebelahan iaitu BC dibahagikan dengan AC. Okey, macam-macam cara untuk kamu ingat rumus ataupun nisbah asas trigonometri ni. Yang pertama, kamu ingat dia sebagai sin theta ialah tentang bahagi hypo, cos theta ialah sebelah bahagi dengan hypo, tangent theta ialah tentang bahagi dengan sebelah. Okey, ada orang hafal sebagai saya takut hantu kalau taklah takut sangat. Okey, ini cara yang pertama. Dan cara yang paling glamour kamu hafal dia sebagai soh cah toa. Okey, ini ialah nisbah asas yang telah kita pelajari. Alright. Jadi hari ini kita tengok daripada nisbah asas, kita tengok kepada salingan kepada nisbah asas trigonometri tadi. Okey, apa yang kamu faham tentang salingan? Salingan ini ialah terbalikkan. Okey, contohnya, katakan saya ada 5/7. Saya kata salingan untuk 5/7, jadi terbalikkan. Dia akan jadi 7/5. Itulah maksud salingan. Okey, katakan saya ada sin theta. Jadi kalau saya kata salingan untuk sin theta, kita kena faham sin theta ini ialah sin theta per 1. Kan? Okey, jadi kalau saya kata salingan untuk sin theta, dia akan jadi 1 per sin theta. Begitu. Okey, itulah maksud salingan.
Okey, jadi untuk sin ini katakan salingan untuk sin theta. Okay, kita juga tahu satu, sin theta mestilah tentang bahagi hypo. Alright, jadi kalau kita ringkaskan 1 per tentang bahagi hypo, kita akan dapat hypo per tentang. Hypo per tentang ini ialah terbalik ataupun salingan bagi sin theta. Kan? Jadi itulah kita dapat 1 per sin theta. 1 per sin theta ialah hipotenus bahagi tentang. Jadi 1 per sin theta ini kita ada nama khas dia yang kita kenali sebagai cosecant theta. Okey, jadi kena ingat 1 per sin theta ialah cosecant theta. Okey, sama juga 1 per cos theta ialah salingan untuk cos theta. Jadi kalau 1 per cos theta ini kita tahu nak dapatkan cos theta mestilah sebelah bahagi hypo. Jadi kalau 1 bahagi sebelah bahagi hypo, kita akan dapat hypo bahagi sebelah. Jadi apa dia nama bagi 1 per cos theta? Nama khasnya ialah secant theta. Okey. Dan yang ketiga, salingan untuk tangent theta ialah 1 per tangent theta. Okey. Jadi kita tukar dia dalam bentuk tentang per sebelah. Dia menjadi 1 per tentang per sebelah. Jadi kita ringkaskan dia 1 per tangent theta ialah sebelah bahagi tentang. Okey, jadi 1 per tangent theta kita berikan nama yang baru untuk dia, ianya dikenali sebagai cotangent theta. Jadi kita ada nisbah trigo yang baru iaitu yang keempat cosecant theta, 5 secant theta dan yang keenam cotangent theta. Alright, jadi kita ada 6 fungsi ataupun 6 nisbah trigonometri sekarang. Yang pertama ialah sin theta, yang kedua ialah cos theta, yang ketiga ialah tangent theta. Okey, yang ini. Ini yang asas. 1, 2 dan juga 3. Okey, kemudian kita ada salingan bagi ketiga-tiga nisbah asas ini, iaitu 1 bahagi dengan cos theta, kita akan dapat secant theta. Ini yang keempat. 1 bahagi dengan sin theta, kita akan dapat cosecant theta. Yang kelima. Dan 1 bahagi dengan tangent theta, kita akan dapat yang keenam, iaitu cotangent theta. Boleh? Okey, jadi kita ada 6 Tolong ingat ke-6-6-nya. Okey, baiklah. Kalau kita dah faham apa dia cosecant, secant dan cotangent, kita tengok contoh. Okey, dia kata kat sini, rajah menunjukkan sebuah segitiga ABC bersudut tegak DB. Okey, DB. Diberi AB ialah 8 dan BC ialah 6. Jadi sekarang kita tahu depan ini ialah hipotenus. Jadi kita tahu cara nak cari panjang AC dengan menggunakan teorem Pythagoras. Jadi kita gunakan teorem Pythagoras, kita akan dapat nilai bagi AC ialah 10 cm. Okey? Jadi sekarang soalan tanya, carikan nilai bagi cosecant theta. Jadi kita tahu cosecant theta ini ialah, ini ialah 1 per sin theta. Okey, jadi
1 per sin theta. Sin theta ialah, di sini theta ya. Dalam soalan ni, sini ialah theta. Sin theta ialah 6 per 10. 6 per 10. Okey, jadi kita cantikkan, kita dapat 10 per 6. Cantikkan lagi jawapan, kita akan dapat 1.667. Okey, seperti jawapan ni. Alright, boleh? Okey. Next, kita ada secant. Secant ini kita tahu dia ialah 1 per cos theta. Okey, cos theta ialah sebelah bahagi hypo. Tapi bila dia ialah secant, dia ialah terbalik. Jadi kita terbalikkan, dia akan jadi hypo bahagi sebelah. Okey, tekan kalkulator, kita akan dapat 1.25. Faham? Okey, next. Yang ketiga, kita ada cotangent theta. Okey, cotangent theta ini ialah 1 per tangent theta. Tangent theta ialah tentang bahagi sebelah. Tapi disebabkan dia salingan, maka kita akan jadikan dia terbalik. Terbalik dia akan jadi sebelah 8 per tentang 6. Jadi kita akan dapat jawapan dia 1.333. Boleh Ni. Alright. Okay. Next. Okay, baiklah. Seterusnya kita tengok berkaitan dengan sudut pelengkap. Sebelum pergi lebih detail berkaitan dengan sudut pelengkap, kita kena kenal dulu sudut pelengkap itu apa. Okey, sudut pelengkap itu berlaku apabila dua sudut iaitu A tambahkan dengan B, nilainya mestilah 90. Okey, contohnya di bawah. Katakan saya ada satu segi empat A, B, C, D. Alright, dan saya bahagikan segi empat tu kepada dua segitiga. Di mana segitiga A di bawah dengan nilai sudutnya ialah theta dan segitiga yang kedua iaitu segitiga B di atas dengan nilai sudutnya ialah 90 tolak theta. Okey, macam mana saya boleh dapat nilai sudut di sini ialah 90 tolak theta? Okey, katakanlah di sini, okey, di segitiga A, nilai sudut pada A ialah theta. Jadi kita tahu setiap penjuru bagi segi empat ni, nilai sudutnya ialah 90. Jadi untuk dapatkan nilai sudut pada B ini, mestilah 90 tolakkan sudut theta. Boleh? Okey, macam ni. Okey, kalau saya tukarkan dalam gambaran nombor, katakanlah theta itu 40, saya nak cari sudut bagi B. Ini ialah sebuah segi 4. Jadi macam mana kita nak cari sudut B? Mestilah kita kata 90 tolak dengan 40. Jadi 40 ini ialah theta kita. Sebab tu sudut B itu kita akan dapat 90 tolak theta. Boleh? Jadi itu yang kita kata B itu ialah pelengkap bagi sudut A dan A juga merupakan pelengkap bagi sudut B. Okey, boleh Okey, sekarang mari kita tengok. Kita ada dua segitiga iaitu segitiga A dan juga segitiga B di mana kedua-dua segitiga ini adalah segitiga bersudut tegak. Jadi kita tahu AB ialah X, DC mestilah juga X. BC ialah Y,
Jadi automatik AD kita ialah Y. Dan kita juga tahu AC ialah kita punya hypotenuse. Jadi untuk mendapatkan nilai hypotenuse, kita kena gunakan teorem Pythagoras. Jadi X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Jadi AC kita akan dapat punca kuasa 2 bagi X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Jadi AC ini panjangnya ialah sed X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okey, boleh? Okey, sekarang mari kita tengok kepada jadual yang kita ada. Okay. Katakan yang pertama, dia nak sin theta. Sin theta ialah tentang bahagi hypo. Jadi kita dapatlah Y per sed X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okey. Next, yang kedua, saya nak cos theta. Cos theta mesti sebelah X bahagi hypo. Jadi, X per sed X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Yang ketiga, saya nak tangent theta. Tangent theta mestilah tentang Y bahagi X sebelah. Okey. Yang keempat, ini ialah fungsi salingan cotangent. Cotangent ialah terbalikkan tangent. Terbalikkan tangent, kita akan dapat X per Y. Nampak tak? Terbalikkan. X naik atas, Y turun bawah. Ini jawapannya. Okay, yang kelima, secant. Secant ialah 1 per cos. Jadi kita terbalikkan jawapan cos kita tadi. Jadi kita akan dapat sed X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 per X. Okey. Dan last kali kita ada cosecant theta. Cosecant theta ialah salingan kepada sin theta. Jadi kita terbalikkan jawapan untuk sin theta. Kita akan dapat sed X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 per dengan Y. Okey. Ini adalah untuk segitiga A. Segitiga A. Okay, sekarang kita buat benda yang sama, tapi kita nak untuk segitiga B. Okey, jadi kita ada sin 90 tolak theta. Sin 90 tolak theta ialah X per sed X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okey, segitiga yang B di sini. Sama juga kalau saya ada cos 90 tolak theta. Cos ialah sebelah. Sebelah dia ialah Y bahagi dengan sed X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Kemudian saya ada nisbah asas trigonometri yang ketiga iaitu tangent. Tangent 90 tolak theta. Tangent ialah tentang X per dengan Y. Okay, ini ialah asasnya. Kemudian, barulah kita pergi kepada yang salingan. Salingan untuk tangent ialah cotangent. Jadi, kalau cotangent 90 tolak theta, kita terbalikkan sahaja Y per X. Begini. Okey, secant ialah 1 per cos. Jadi kita terbalikkan jawapan untuk cos. Kita akan dapat sed X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 per Y. Manakala salingan yang ke-6 iaitu cosecant. Cosecant ialah 1 per sin. Jadi kita terbalikkan jawapan untuk sin 90 tolak theta. Jadi kita dapatlah sed X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 per X. Okey, berdasarkan jawapan kedua-dua segitiga iaitu A dan B. Okey, kita tahu A dan B ialah sudut pelengkap. Jadi kita boleh nampak nilai yang sama untuk sudut theta dan juga sudut 90 tolak theta. Okey. Contohnya sekarang saya ada Y
per X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 set. Ini sama jawapannya dengan sini. Nampak tak? Dia sama. Begini. Jadi, kita dapat satu kesimpulan di sini, di mana kesimpulan yang pertama, sin theta, sudut pelengkap bagi sin theta ialah cos 90 tolak theta. Nampak tak? Jawapan dia sama kan? Okey. Sekarang kita tengok cos pula. Cos, saya ada X per sec X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Cos. Jadi jawapan dia sama dengan di sini. Okey. Jadi yang kedua, pelengkap bagi cos theta ialah sin 90 tolak theta. Okey. Sekarang kita tengok tangent. Tangent theta Y per X sama dengan di sini. Ini sudut pelengkap dia. Nampak? Jadi yang ketiga ada tangent theta, pelengkap dia ialah cotangent 90 tolak theta. Nampak tak? Ini ialah nilai ataupun nisbah asas trigonometri. Okey. Sekarang kita tengok nisbah salingan bagi trigonometri. Okey, yang keempat, kita akan tengok cotangent. Cotangent theta ialah X per Y. Jadi dia akan sama dengan tangent theta. Nampak? Jawapan dia sama. Kan? Jadi, cotangent theta adalah sama dengan tangent 90 tolak theta. Okey. Kalau saya ada secant theta sama dengan cosecant 90 tolak theta. Jadi ini ialah cosecant 90 tolak theta. Dan last kali, sekiranya saya ada cosecant theta, saya akan dapat jawapan yang sama, iaitu secant 90 tolak theta. Keenam-enam nisbah trigonometri ini kita panggil dia sebagai sudut pelengkap. Okey, so ini awak perlu hafal dan kena faham betul-betul bagaimana kita dapatkan dia punya sudut pelengkap. Ni kesimpulan daripada apa yang kita dah buat tadi. Ada 6 ni kan? Okey, sin, cos dan tangent ini merupakan nisbah asas trigonometri. Okey, manakala secant, cosecant dan cotangent merupakan nisbah salingan bagi trigonometri. Alright. Jadi sekarang apa yang kita dah belajar pada hari ini, benda yang baru kita belajar. Pertama, kita belajar salingan nisbah trigo. Ada 3, iaitu cosecant. Okay, yang kedua ialah secant. Dan yang ketiga ialah cotangent. Cosecant ialah 1 per sin, secant ialah 1 per cos dan cotangent ialah 1 per tangent. Manakala sudut pelengkap ada 6, bermula dengan nisbah asas dan yang kedua ialah nisbah salingan. Ada 6 ya sudut pelengkap kat sini. Okey, kita tahu pelengkap ialah 90, tolakkan dengan yang dia bagi, 77. Jadi kita akan dapat 13. Jadi kita tahu 13 ini merupakan pelengkap bagi 77. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Soalan A, cos 13
darjah. Okey, sudut pelengkap dia, kalau cos, kita tahu dia mestilah sin 90 tolak theta. Theta kita ialah 13. Nampak tak? Okey, jadi ini kita selesaikan. Kita akan dapat sin 77. Ini dah diberi dalam soalan. Jadi kita dapat 0.9744. Macam ni. Boleh? Okey, next kita ada cosecant. Cosecant, pelengkap bagi cosecant ialah secant. Jadi cosecant 13 sama dengan secant 90 tolak 13. Jadi kita akan dapat secant 77. Dan kita tahu secant itu ialah 1 per cos. Jadi 1 per cos bagi 77 ialah 1 bahagi, okey, cos di sini dia beri 0.225. Jadi kita tekan kalkulator, kita akan dapat 4.444. Okey, dan seterusnya kita ada cotangent. Cotangent 13, pelengkapnya ialah tangent 90 tolak 13. Jadi kita dapat tangent 77. Okey, sekarang awak dah start tanya, cikgu, tangent 77 tidak diberi. Okey, tapi awak kena ingat betul-betul. Okey, masa di menengah rendah dulu, kita tahu tangent theta itu ialah sin theta per cos theta. Okey. So, kalau nampak tangent tak ada diberi dalam soalan, maka kita pecahkan tangent. Tangent ialah sin 77 bahagi dengan cos 77. So, kita masukkan nilai, kita akan dapat jawapan 4.331. So, ini sangat penting. Tolong ingat ya, tangent ialah sin per cos. Okey, contoh soalan yang kedua. Okey, apa dia bagi? Okey, dia bagi kat sini diberi cos 63 ialah K. Wah, yang ini bukan dalam bentuk nombor. Ini bukan nombor. Berbanding dengan contoh 1, dia beri dalam bentuk nombor. Okey, dengan keadaan K lebih besar daripada sifar. Cari nilai. Jadi kalau cari nilai, kita nak dalam bentuk nombor yang ada sebutan K. Okey, ingat ya, kalau tak ada nombor, biasa-biasanya kita terjemahkan apa yang dia beri dalam bentuk rajah. Dan kita tahu, bila ada perkataan cos, sin dan tangent, dia melibatkan segitiga bersudut tegak. Macam ni lah. Jadi dia kata cos 63. Sini mesti 90. 63 tu awak boleh letak di mana-mana. Katakan saya letak di sini sebagai 63. Dia kata cos. Cos 63. Jadi cos 63 ialah sebelah K bahagi hypo 1. Macam mana saya boleh dapat 1? Okey, kita tahu kalau dia kata cos 63 ialah K, tapi kita tahu sin, cos dan tangent ialah nisbah trigonometri. Dia mesti dalam bentuk pecahan. Jadi kalau K sahaja, ini bermaksud K per 1. Jadi K ini apa? K ini ialah sebelah. 1 ini ialah kita punya hypo. Jadi boleh tak kita cari sisi yang ketiga? Kita akan dapat 1 tolak K kuasa 2 punca. Macam mana kita dapat? Inilah kita akan gunakan teorem Pythagoras. Okey? Jadi sekarang baru kita jawab soalan. Dia tanya sin 63. Sin 63 berdasarkan rajah, kita dapat dia adalah set 1
tolak K kuasa 2 per 1. So, ini jawapan yang kita dapat. Okey, sin 27. Sekarang kita tengok. Kita hanya ada 63. Sin 27. Macam mana kita nak dapat? Okey, ada dua cara. Pertama, kita akan gunakan sudut pelengkap. Okey, kita tahu sin 27, sudut pelengkapnya ialah cos 90 tolak 27. Okey, jadi kita akan dapat cos 63. Jadi, dalam soalan dia dah bagi cos 63 ialah K. Jadi, kita dapatlah sin 27 itu ialah K. Nampak tak? Atau cara yang kedua, awak dah tahu sini 90, sini 63, satu segi 3 ialah 180. Jadi awak dapat sudut yang ketiga ini ialah 27. Jadi berdasarkan rajah, kalau dia minta sin 27, awak tahu dia ialah tentang bahagi hypo. So dapatlah K per 1. Jadi jawapan dia ialah K. Next, saya tanya cos. Kita tahu cosecant ini ialah 1 per sin. Jadi kita terbalikkan jawapan kita tadi sebab sudut dia nak yang sama iaitu 27. Jadi kita terbalikkan, kita akan dapat 1 per K. Okey, boleh? Jadi itu sahaja untuk hari ini. Saya nak awak siapkan latihan 6.2 muka surat 195 soalan 1 hingga soalan 4 di dalam buku teks. Okey kelas, Assalamualaikum. Jumpa semula.